السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa yang berkata-kata motifnya mereka lupa, maka sia-sia lakukan Tuhan. Justru itu tidak sempurna imannya. Oleh itu maka ambillah yang telah dan kepada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang yang dapat aku dan rahmat Yesus.
الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام وأوجبها في مال الأغنياء طهرة لهم من البخل والشح والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول الأعظم وعلى آله فلك الأمم وأصحابه مصابيح الظلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتوكلوا عليه حق توكله إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan seluruh suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta mendapat perlindungan di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunaikan zakat adalah suatu kewajipan ke atas setiap individu yang telah mencapai syarat-syarat wajib ke atas hartanya. Pembayaran zakat ini tidak boleh dielak daripada menunaikannya. Ia tidak boleh ditangguh hanya kerana mahu mengutamakan perbelanjaan yang lain selain keperluan yang paling asas buat dirinya. Ia juga tidak boleh lari daripada menunaikannya kerana takut dan bimbang akan berkurangnya harta. Ini adalah kerana menunaikan zakat ini adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Maka kita perlu sedar dan juga insaf. Semestinya sebagai seorang hamba, kita wajib akur dan juga patuh serta bersegera menunaikan tanggungjawab berzakat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urusan zakat bukanlah suatu tuntutan fardu yang hanya bersifat pribadi semata-mata, tetapi ianya merupakan tugas yang berkait rapat dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran akan sesebuah negeri. Perlantikan sekumpulan amil yang bertugas melalui badan mengurus zakat, khusus di negeri-negeri seperti kewujudan lembaga zakat negeri Kedah misalnya, adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan umat Islam secara keseluruhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya, yaitulah mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan salat serta akan menunaikan zakat.
dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kesudahan akan segala urusan. Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang terawal diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada mana baginda tiba di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat satu kisah seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, yang mana datang seorang lelaki daripada Bani Tamim lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, adakah cukup bagiku wahai Rasulullah jika aku berikan zakat kepada utusanmu, yakni amil, maka aku telah berlepas diri daripada kewajipan itu untuk Allah dan juga Rasulnya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika engkau berikan zakat itu kepada utusanku, yakni amil, maka engkau telah berlepas diri daripadanya dan engkau akan mendapatkan pahala. Sedang dosanya adalah bagi orang yang menggantikannya. Hadis ini bermaksud, apabila seseorang itu telah menunaikan zakatnya kepada amil zakat, dia tidak perlu risau dan khawatir lagi berkaitan sah ataupun tidak ibadat zakatnya itu. Ini bermakna tanggungjawab memastikan zakat yang ditunaikan benar-benar sampai kepada asnaf yang layak telah berada pada pihak amil yang menerimanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitabnya Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, sekiranya pemilik harta mengagihkan sendiri zakatnya, yakni tidak melalui amil, lalu tersingkaplah orang yang diberikan zakat tersebut adalah orang kaya, yakni bukan daripada kalangan asnaf, maka zakat yang ditunaikan itu adalah tidak sah sama sekali. Zakat yang ditunaikan ini hendaklah sampai kepada golongan mustahiq, iaitulah asnaf yang lapar. Sekiranya bayaran zakat ini diberikan kepada selain golongan asnaf, maka tidak sahlah pembayaran zakat tersebut. Jika tidak sah zakatnya, maka kewajipan zakat ke atasnya masih lagi belum terangkat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, menjadi kesukaran kepada umat Islam kini dalam memastikan wang zakat yang ditunaikan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang layak dalam timbangan syarak. Maka datanglah ke institusi zakat menjadi pemudah cara dalam menguruskan wang zakat tersebut. Sesungguhnya Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan daripada sistem pemerintahan. Islam adalah agama syumul. Islam adalah bertentangan dengan ideologi secularism yang memisahkan agama dari institusi pemerintahan sesebuah negara. Maka oleh itu, untuk mengukuhkan lagi sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam ini, institusi zakat adalah merupakan salah satu aset terpenting bagi memenuhi keperluan negeri, dan yang lebih besar daripada itu adalah negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunaikan zakat bukanlah soal apakah manfaat duniawi yang akan kembali kepada muzaki. Ia bermaksud orang yang menunaikan zakat tersebut bukanlah mengharapkan apa-apa balasan duniawi seperti mendapatkan penghargaan, cenderamata atau hadiah yang diberikan oleh pusat zakat. Menunaikan zakat juga bukanlah semata-mata
mahu melepaskan diri daripada membayar cukai, akan tetapi menunaikan zakat adalah kerana taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat adalah kerana patuh kepada ulil amri yang menguruskannya. Menunaikan zakat adalah soal membantu saudara se-Islam kita. Dan menunaikan zakat juga adalah saham akhirat kita kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang bermaksud, dan dirikanlah oleh kamu akan salat dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu. Tentulah kamu akan mendapat balasan pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mutaakhir ini kesedaran umat Islam mengenai zakat semakin baik. Jangan beranggapan bahawa zakat hanyalah urusan pribadi dan bukannya urusan pemerintah. Sehubungan itu, mimbar mengulangi dan menegaskan bahawa di negeri Kedah ini, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Kedah merupakan ketua agama Islam serta bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam di negeri ini. Baginda telah menitahkan agar urusan zakat di negeri ini dikendalikan sepenuhnya oleh lembaga zakat negeri Kedah. Maka umat Islam di negeri Kedah ini hendaklah mematuhi arahan dan perintah ke bawah duli yang maha mulia Sultan Kedah dalam melaksanakan kewajipan berzakat hanyalah melalui daripada lembaga zakat negeri Kedah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lembaga zakat negeri Kedah telah rancak maju ke hadapan untuk melakar kejayaan dalam memantapkan ekonomi umat Islam, terutamanya kepada golongan asnaf di negeri ini. Melihat kepada aspek agihan zakat, LZNK, Lembaga Zakat Negeri Kedah, dengan penuh tekad dan kesungguhan memastikan bahawa kesemua zakat ini adalah semata-mata manfaatnya akan kembali kepada golongan asnaf di negeri Kedah ini. Lembaga Zakat Negeri Kedah juga menyediakan skim-skim agihan yang meliputi daripada aspek pendidikan, kesihatan, keselamatan serta memenuhi keperluan utama golongan fakir dan miskin. Sehingga kini terdapat sekitar 15,000 orang terbela kehidupan mereka melalui skim agihan keuangan bulanan yang diberi berdasarkan kepada kelayakan di antara RM300 sehinggalah RM1000 kepada setiap keluarga pada setiap bulan. Terdapat juga agihan berbentuk bekalan makanan fakir dan juga miskin ataupun food bank di seluruh masjid-masjid, bantuan derma siswa dan beasiswa kepada penuntut ilmu dalam pelbagai bidang serta lain-lain skim agihan yang meliputi pelbagai dimensi keperluan asnaf tersebut. Terkini, projek estet padi melalui Smart Sawah berskala besar, Smart SBB, yang dikendalikan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah telah pun memasuki musim yang keempat dan telah membuahkan hasil yang baik kepada peserta yang terdiri daripada kumpulan asnaf. Sebagai contoh, dahulunya seorang pesawah ini hanya mampu meraih pendapatan secara purata sekitar RM1,200 sebulan. Kini melalui inisiatif tersebut, pesawah tadi telah dapat menjana pendapatan bulanannya secara purata sekitar RM3,200 sebulan. Ini bermakna peningkatan pendapatan pesawah tersebut telah meningkat sebanyak 166%. Model ini telah menarik perhatian banyak pihak dan mendapat sokongan yang padu daripada masyarakat. Ini adalah sebahagian bukti keberkesanan skim agihan yang diurus
oleh lembaga zakat negeri Kedah dalam memberi manfaat kepada asnaf melalui dana zakat daripada umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mimbar menyeru kepada semua umat Islam, marilah bersama-sama menyemarakkan lagi pertumbuhan institusi zakat di negeri Kedah ini. Mekanisme kutipan dan agihan zakat melalui lembaga zakat negeri Kedah adalah dapat memudahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat zakat. Bahkan ia dapat memastikan agihan zakat lebih efisien, seterusnya dapat memenuhi tuntutan maqasid syariah melalui pensyariatan zakat itu sendiri. Perlu disedari, tanpa kerjasama padu dalam kalangan umat Islam bagi memenuhi tuntutan berzakat ini, ekonomi, community umat Islam di dalam negeri dan negara adalah sukar untuk dipertingkatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya sahaja, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبك والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدري شاه وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah Ibn Sultan Salahuddin wa jami' al-usrah al-malakiyah Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal-bilad waj'al at-taqwa lahum khayra az-zad innaka ra'ufur rahim jawad ya latifan bil-ibad ya arhamar rahimin ibadallah inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة